Okey, liberalisme ini merupakan satu fahaman atau pendirian, iaitu fahaman dan pendirian seseorang yang inginkan demokrasi serta kebebasan dalam pelbagai bidang. Okey, terdapat beberapa aliran di dalam liberalisme, tetapi semua aliran itu bertapak kepada satu asas sahaja, iaitu kebebasan. Okey, rata-rata penduduk di muka bumi ini tahu akan ideologi tentang liberalisme. Hal ini kerana liberalisme telah wujud sejak beribu tahun dahulu. Secara keseluruhannya, fahaman ini menolak sebarang kekangan dan halangan seseorang itu untuk memberi pendapat dan juga melakukan sesuatu yang mereka rasa benar mengikut hati dan perasaan mereka. Liberalisme adalah satu falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai yang tertinggi. Apabila seseorang menerima kefahaman ini, ia juga dikenali sebagai liberal. Walau bagaimanapun, maksud daripada perkataan ini mungkin berbeza bagi sesebuah negara. Fahaman ini adalah bebas dan tidak terikat dengan mana-mana syariat Islam. Ia menekankan hak-hak pribadi seseorang dan serta kesamaan peluang. Di dalam fahaman ini juga, pelbagai aliran dengan nama liberal mungkin mempunyai pendapat atau pandangan yang berbeza. Kesannya fahaman ini boleh memudahkan kerana agama Islam adalah satu-satu agamanya yang dihirdai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Allah pada surah Al-Iman ayat 80. Maksudnya, dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada akhir kelak dari orang-orang yang sampai itu, kefahaman liberalisme juga memperjuangkan fahaman sekularisme. Sekularisme adalah satu fahaman yang memisahkan antara urusan agama dan kehidupan dunia seperti politik, pentadbiran, ekonomi dan pendidikan. Kefahaman ini juga turut menyatakan bahawa riba itu ada halal dan dapat menaikkan ekonomi negara. Diriwayatkan daripada Abi Said Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, janganlah bersahabat melainkan dengan orang yang beriman, dan janganlah ada orang yang makan makanan kalian melainkan orang yang bertakwa. Riwayat Ahmad. Liberalisme di luar negara dibahagikan kepada 3 zaman, iaitu zaman sebelum Masihi, zaman pertengahan dan zaman moden. Zaman sebelum Masihi terdiri pada tamadun Yunani dan Rom, manakala zaman pertengahan adalah zaman awal Kristian yang merupakan transisi dari zaman Yunani ke zaman pertengahan. Zaman moden pula bermula semenjak berlakunya Renaissance dan Revolusi Perancis yang menyaksikan penukaran kuasa daripada kuasa gereja kepada kuasa demokrasi dan pilihan raya. Liberalisme sebelum Masihi bermula disebabkan pemikiran yang menolak campur tangan agama dalam kehidupan dan meletakkan manusia sebagai paksi membuat keputusan. Liberalisme abad pertengahan tercetus menerusi fenomena ekonomi dan politik yang dimanipulasikan oleh sistem feudal. Akhir sekali, zaman moden bermula abad ke-17, iaitu disebabkan wujudnya kebebasan intelektual yang berusaha untuk bebas dari agama dan Tuhan, kemudian tumbuh secara rasional menjadi liberalisme dalam pemikiran keagamaan. Liberalisme di Malaysia dibahagikan kepada 2 fasa, iaitu fasa sebelum merdeka dan fasa pasca merdeka. Liberalisme sebelum merdeka telah dibawa oleh penjajah Eropah dalam perjuangan bagi membebaskan diri dari cengkaman kuasa tradisi, iaitu kuasa gereja. Seterusnya, liberalisme pasca merdeka berlaku selepas tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Hal ini dapat dilihat dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang mempunyai unsur-unsur falsafah liberalisme seperti yang terdapat dalam Perlembagaan British. Sebagai contoh, Akta Berkenaan Hak Kebebasan Asasi yang telah digubal sejak pembentukan Malaysia yang pertama. Terdapat banyak faktor pengaruh liberalisme di Malaysia, antaranya termasuklah perkembangan teknologi yang semakin pesat di Malaysia. Contohnya media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter dan TikTok. Selain itu, tiada sekatan undang-undang dan akta yang menghalang perkembangan golongan ini. Terdapat juga individu dan kelompok yang mendapat sokongan daripada pemerintah dan parti-parti politik. Dalam pada itu, pengaruh liberalisme juga turut berpunca daripada penyebaran melalui media massa. Misalnya, terdapat sebuah filem yang berjudul Mentega Terbang yang jelas sekali telah menayangkan perkara yang bercanggah dalam hukum Islam.
Oleh itu, dapatlah disimpulkan bahawa kini media massa menjadi satu faktor utama dalam menyebarkan pengaruh liberalisme di Malaysia. Terdapat banyak kesan dan implikasi liberalisme terhadap rakyat Malaysia. Antaranya ialah ianya mendorong kepada perlakuan menghalalkan yang haram. Sebagai contoh, golongan liberalisme mula menormalisasikan LGBTQ di Malaysia. Seterusnya, ia akan menyebabkan peningkatan kes murtad di Malaysia. Sistem liberalisme mempercayai bahawa semua agama adalah sama sehingga memutarbelikkan ayat-ayat Al-Quran. Selain itu, usaha-usaha dakwah akan menjadi sia-sia. Usaha dakwah akan kelihatan tidak relevan sekiranya umat Islam di negara ini sendiri menyokong kefahaman liberalisme ini. Akhir sekali, sekiranya penyebaran kefahaman liberalisme ini semakin tidak terkawal di Malaysia, ianya boleh menyebabkan negara kita merudum. Hal ini adalah kerana negara kita merupakan negara Islam sejak abad ke-15 lagi dan ianya boleh memburukkan nama Malaysia sekiranya liberalisme ini semakin meluas. Terang lagi bersuluh, liberalisme ini hanya memberikan kesan dan impak yang buruk kepada negara dan rakyat Malaysia. Antara cara mengatasi kefahaman liberalisme ialah melalui daripada penguatkuasa undang-undang. Kerajaan perlu menguatkuasa undang-undang dalam Malaysia untuk menghalangi liberalisme. Terusnya, menghalangi pengaruh barat. Umat Islam hendaklah berpegang teguh dengan ajaran agama Islam dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah dalam aspek akidah, syariah dan akhlak. Terusnya, umat Islam perlu sentiasa berwaspada dalam setiap tindakan dan memikir atau menilai sekiranya perkara tersebut mendatangkan dosa kepada diri sendiri sebelum bertindak. Di samping itu, cara untuk mengatasi kefahaman liberalisme melalui daripada strategi berdakwah. Peran besar seperti Yatim iaitu Yayasan Berdakwah Islamiah Malaysia sangat berperan besar dalam Malaysia ini untuk menghalangi liberalisme di dalam Malaysia. Sekali, cara untuk mengatasi kefahaman liberalisme melalui pengukuhan pendidikan. Dengan ini, pelajar boleh dapat mengetahui tentang maklumat liberalisme atau keburukan. Yang terakhir, kesimpulannya. Kesimpulannya, liberalisme ini merupakan satu fahaman yang memisahkan aspek agama, pemikiran seseorang dan kebebasan di mana amalan bebas boleh diamalkan dalam agama. Mahupun agama Islam ataupun agama Buddha dan juga Kristian. Pada zaman kini, kewujudan teknologi yang canggih telah menjadi penghubung utama dalam penyebaran fahaman liberalisme ni dalam kalangan masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat banyak sangat aplikasi yang boleh digunakan untuk memudahkan mereka menyampaikan tentang ideologi liberalisme dalam kalangan masyarakat dan tentunya bercanggah dengan ajaran agama Islam.